Dua kes import baharu jangkitan COVID-19 dilaporkan hari ini dalam siaran akhbar Kementerian Kesihatan mengenai situasi terkini jangkitan COVID-19 di negara Brunei Darussalam melaporkan kes 220 seorang lelaki berumur 39 tahun yang tiba ke negara ini dari Mesir melalui Kuala Lumpur pada 7 April 2021. Penyiasatan dan pengesanan kontak mendapati tidak ada kontak terdekat bagi kes 220. Manakala kes 221 seorang lelaki berumur 35 tahun, suami kepada kes 215. Kedua-dua mereka telah menjalani pengasingan diri di sebuah pusat pengasingan sebaik sahaja tiba ke negara ini pada 24 Mac 2021. Sehubungan itu, jumlah keseluruhan kes jangkitan di negara ini sebanyak 221 kes dengan 12 kes aktif masih dirawat di Pusat Pengasingan Kebangsaan, manakala jumlah keseluruhan kes sembuh adalah sebanyak 206. Kes terakhir jangkitan tempatan COVID-19 dilaporkan pada 6 Mei 2020, manakala jumlah kes import sejak kes jangkitan terakhir tempatan dilaporkan sebanyak 80 kes. 517 orang sedang menjalani pengasingan diri mandatori, 16,649 orang menamatkan pengasingan diri mandatori sejak Mac 2020. Manakala 210 sampel ujian virus SARS-CoV-2 telah dilaksanakan, menjadikan jumlah keseluruhan ujian makmal yang dijalankan sejak Januari 2020 kepada 117,497 ujian. Maklumat lanjut dan perkembangan terkini layari laman sesawang Kementerian Kesihatan dan talian Kesihatan 148. Bulan Ramadan Al-Mubarak adalah bulan yang dinanti-nantikan, bulan yang menjanjikan ganjaran pahala berlipat ganda bagi setiap amalan yang dilakukan dan padanya terhimpun rahmat serta keampunan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tadarus Al-Quran di Masjid Surau dan Balai Ibadah antara salah satu aktiviti takmir di bulan Ramadan yang mendapat sambutan masyarakat Islam di negara ini. Semalam majlis pembukaan Tadarus Al-Quran diadakan sejurus selepas sembahyang tarawih. Majlis dikendalikan oleh Kementerian Hal Ehwal Agama melalui Jabatan Hal Ehwal Masjid dengan kerjasama Jawatankuasa Takmir Masjid Omar Ali Saifuddin. Bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pehin Udana Khatib, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diteruskan dengan tadabbur Al-Quran yang disampaikan oleh Awang Haji Yusof bin Haji Majid, Pegawai Tugas-Tugas Khas Tingkat 2. Juga hadir Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Bahrom bin Pengiran Haji Bahar, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Sembahyang sunat tarawih berjemaah juga diadakan bermula semalam di seluruh masjid, surau dan balai ibadat. Dalam pada itu, para jemaah yang hadir ke masjid, surau dan balai ibadat juga diingatkan supaya mematuhi garis panduan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesihatan. Di daerah Brunei dan Muara, antara masjid yang menjadi tumpuan jemaah ialah Jami' Asri Hassanil Bolkiah, Kampung Kiarong. Dengan pengurangan langkah-langkah sekatan, para jemaah disaran agar sentiasa mematuhi prosedur operasi standard yang telah ditetapkan meskipun jangkitan COVID-19 di negara ini dalam keadaan terkawal. Di daerah Belait, Masjid Jamalul Alam, Masjid Pekan Seria dan Masjid Zainab Lumut antara yang menjadi tumpuan bagi sembahyang sunat tarawih. Umat Islam di negara ini tidak ketinggalan membesarkan bulan Ramadan dan meraih ganjaran berlipat kali ganda pada malam pertama tarawih. Masjid Hassanah Bolkiah Pekan Tutong antara masjid yang menjadi tumpuan para jemaah di daerah Tutong. Beberapa pelajar serta lepasan dari Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanah Bolkiah ditempatkan di masjid-masjid terpilih di daerah berkenaan untuk mengimamkan sembahyang sunat tarawih sepanjang bulan Ramadan Al-Mubarak ini.
Sementara di daerah Temburong, tumpuannya di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar, hukum mengerjakan solat tarawih adalah sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut bagi setiap umat Islam pada tiap-tiap malam bulan Ramadan, sama ada secara berseorangan ataupun berjemaah bagi meraih keredaannya selain ganjaran pahala. Pelbagai jenis juadah dan minuman dijual dengan harga berpatutan, menarik perhatian pengunjung gerai-gerai Ramadan. Berita lanjut mengenainya selepas petikan kita. Bermula hari ini 1 Ramadan sehingga 30 Syawal 1442 Hijrah, 5 kategori barangan keperluan makanan harian terpilih ditetapkan harga maksimum. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES Kementerian Kewangan dan Ekonomi mengambil pendekatan tersebut berikutan daripada kesan COVID-19 kepada bekalan dan harga beberapa barangan makanan asasi di pasaran sejak akhir tahun lalu. Langkah tersebut juga salah satu inisiatif JPES bagi mengekalkan harga yang berpatutan ke atas barangan makanan terpilih yang sering digunakan dalam penyediaan makanan di bulan Ramadan dan menjelang Syawal. Barangan tersebut termasuk mentega, margarin, minyak sapi, susu pekat cair dan krim dan tepung. Barangan ini adalah sebagai tambahan kepada minyak masak dan susu tepung anak damit yang ditetapkan harga maksimum sepanjang tahun serta ayam bulat dan telur ayam yang telah ditetapkan harga maksimum bermula 1 April 2021 hingga penghujung bulan Syawal 1442 Hijrah. Penetapan harga bermusim ini dilaksanakan selama 8 minggu berbanding 5 minggu pada tahun-tahun sebelumnya. Senarai harga maksimum barangan tersebut boleh didapati melalui aplikasi mudah alih pengguna bijak dan di laman sesawang JPES. Penetapan harga maksimum secara bermusim ini adalah bertujuan bagi mencegah harga pasaran barangan terpilih dari mengalami kenaikan melebihi tahap tertentu. Para pengguna digalakkan untuk menggunakan hak mereka dengan membandingkan harga di kedai-kedai serta mengetahui pilihan dan jenama sebanding yang ada di pasaran bagi mendapatkan nilai terbaik sebelum membuat sebarang pembelian. Pandangkan masa ni kita ni dalam keadaan COVID pandemic 19 and then syukur alhamdulillah government pemerintah Kedah sudah mengambil langkah yang terbaik di dalam pengurangan ya harga-harga inilah terpulang kepada publik pengguna lah untuk memantau harga tu dari satu kedai ke satu kedai. Kalau mengikut pemantauan itu agak yang memuaskan lah. Baguslah inisiatif itu untuk menolong usahawan yang kecil-kecilan kan, sebab harga di sini harga tu sudah murah daripada tempat lain. Okey. Bagus juga untuk orang-orang yang dah berapa kemampuan. Kami setiap bulan ada promosi tetap ada juga, tapi ini bulan ekstra lagi promosi lah, paling rendah harga untuk puasa. Untuk puasa sampai raya lah. Tetap barang ada kami kurang percentage saja. Ya, bagus itu macam customer banyak ada juga, customer okey saja, customer happy lah. Sebarang pertanyaan bolehlah menghubungi hotline pengguna di talian Darussalam 123 atau aplikasi pengguna bijak. $22 buah petak gerai disediakan bagi Bazar Ramadan yang diadakan buat julung kalinya oleh Majlis Perundingan Kampung Setia A, Mukim Sungai Kebun dengan kelolaan bersama Majlis Perundingan Kampung Sungai Bunga. Majlis pembukaan rasmi Bazar Ramadan diadakan petang tadi di kawasan letak kereta Masjid Al-Muhtadibillah, Kampung Sungai Kebun. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Haji Amir Hisham bin Haji Masri, pemangku pengarah hal ehwal masjid. Pelbagai jenis kuih, salayan, masakan dan minuman dijual dengan menawarkan harga yang berpatutan.
Bazar Ramadan beroperasi setiap hari sehingga 30 Ramadan bermula pukul 1 petang hingga 6.30 petang. Juga hadir Yang Berhormat Awang Naim bin Haji Khamis, Ahli Majlis Mesyuarat Negara. Bazar Ramadan ini juga disokong oleh Jabatan Daerah Brunei dan Muara dan Jabatan Hal Ehwal Masjid. Setiap kali datangnya bulan Ramadan, gerai-gerai yang menjual juadah berbuka puasa tumbuh bagaikan cendawan. Para peniaga tidak melepaskan peluang untuk berniaga demi mendapatkan rezeki yang halal di samping menambah sumber pendapatan mereka. Bagi memudahkan para peniaga berkenaan, beberapa buah tapak gerai disediakan oleh pihak berkuasa. Di daerah Brunei dan Muara, salah satu tempat yang popular menjadi tumpuan orang untuk membeli juadah berbuka puasa. Selain gerai di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja di Ibu Negara, ialah di kawasan Stadium Negara Hassanal Bolkiah. Pelbagai jenis juadah boleh diperoleh terdiri daripada masakan tempatan dan antarabangsa untuk membantu orang ramai memilih dan memenuhi selera untuk berbuka puasa. Dalam berbelanja, orang ramai juga diingatkan supaya menanam sifat berjimat cermat serta bersederhana dan tidak berlebih-lebihan sehingga di luar kemampuan. Dengan segala jenis juadah yang ditawarkan pada harga serendah RM1, sudah setentunya akan mendorong kepada pembaziran. Cara mengamalkan cara berjimat cermat, kalau kan di sini macam banyak kan berjual. Kalau boleh beli yang murah saja macam harga nasi katuk ke RM1 kan. Sama kalau beli banyak pun belum tentu jual habis masa untuk masa bersungkai. Jimat cermat penting. Nombor satu, anda bazir duit. Boleh ada lagi untuk esoknya lagi. Kalau ada lebih makanan atau minuman, paling bisa disedekahi arah masjid lah. Pengusaha-pengusaha gerai Ramadan yang menyajikan makanan mematuhi saranan kerajaan dan melaksanakan tanggungjawab masing-masing serta membudayakan langkah-langkah pencegahan penularan COVID-19 di gerai masing-masing dengan memakai sungkup muka. Para peniaga juga disarankan mencetak kod QR dan diletakkan di kawasan yang mudah diimbas oleh pelanggan. Selain itu, mereka juga perlu mengamalkan langkah-langkah kebersihan, terutama sekali gerai makanan. Diingatkan untuk mengikut garis panduan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan jika menyediakan makanan secara bufet. Kami pentingkan SOP ini untuk memakai mask, jaga kebersihan, ataupun kira tidak payah beramai-ramai lah. Kami akan menyediakan yang makanan yang berpack-pack, so supaya tidak ada crowded, and then menjarakan sosial lah daripada customer yang datang arah kami. Satu insiden kebakaran kereta dilaporkan kepada Jabatan Bomba dan Penyelamat Kelmarin. Kejadian berlaku berdekatan BIBD Connect RPN Lambak Kanan. Menurut pasukan bomba dan penyelamat yang berada di tempat kejadian, kebakaran yang melibatkan sebuah kereta jenis SUV itu berjaya dipadamkan dalam masa 5 minit. Tidak ada korban jiwa dilaporkan dan punca serta anggaran kerugian masih dalam siasatan. Berdasarkan statistik daripada jabatan berkenaan, 25 insiden kebakaran kereta direkodkan sepanjang bulan Januari hingga Mac tahun ini dengan anggaran kerugian RM182,600. Bulan Mac merupakan bulan yang tertinggi setakat ini dengan 15 kes kebakaran kereta direkodkan. Kebakaran berpunca dari masalah mekanikal yang antaranya melibatkan kebocoran hos minyak atau saluran di komponen kenderaan, kesalahan dan kecuaian manusia seperti kurang pengetahuan dalam pemilihan alat ganti komponen kereta, masalah elektrikal yang merosakkan komponen sistem elektrikal di dalam enjin dan kerosakan kotak fius di dalam enjin. Jabatan Bomba dan Penyelamat menyarankan orang ramai agar sentiasa meningkatkan pengetahuan tentang keselamatan kebakaran kereta, memastikan pemasangan pendawaian bagi peralatan elektrik pada kenderaan dilaksanakan oleh pekerja bengkel yang bertauliah, mempunyai alat pemadam api jenis debu kering di dalam kereta dan bagi kenderaan yang melebihi usia 7 tahun ke atas, dinasihatkan untuk membuat pemeriksaan di bengkel-bengkel yang mahir dan bertauliah.